Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha pengurusi majlis, yang berbahagia, tetamu khas kita Tan Sri Noh Omar, mantan ahli Parlimen Tanjung Karang, merangkap mantan menteri, macam-macam ni dia punya apa jawatan dia, dah mantan pengerusi perhubungan UMNO Negeri Selangor. Yang berbahagia Dato' Muhammad Fuad Muhammad Saleh selaku Pesuruhjaya Timbalan Pesuruhjaya 3 Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Yang berusaha Ustaz Nur Najahan Saleh selaku Yang di-Pertua PAS Kawasan Kapar merangkap Timbalan Pesuruhjaya 2 Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Yang berusaha Encik Kamruzaman Adnan, Setiausaha Perikatan Nasional Kawasan Kapar. Dan ada tetamu jiran Kapar di sini juga yang di-Pertua PAS Kawasan Kuala Selangor, iaitu Cikgu Rashid. Nanya kita ada orang Tanjung Karang, ada Kuala Selangor, ada Kapar, dan insya-Allah ada yang lain-lain juga. Dan kepada semua tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas maghrib tadi adalah tahun baru 1 Muharram 1445 Hijrah. Tadi dah buat azan baru kot. Dah doa awal tahun kot. Insya-Allah. Mudah-mudahan dengan permulaan ini kadang-kadang saya lihat kadang-kadang kita tak sedar bahawa ini adalah tahun baru Islam, bukan 1 Januari. Saya pernah dulu masa jadi Esko Pembangunan Modal Insan, saya kena tukar dia punya budaya tu, kerana bila nak malam 1 Januari orang tunggu jam tu, jarum panjang jam itu, detik sampai pukul 12 semua happy. Boleh berkumpul di beberapa tempat, khususnya Bukit Jalil, di macam-macam tempat. Sambutannya sekejap saja. Mungkin adalah juga tunjukkan bunga api dan sebagainya. Dan kemudian terutama yang berkumpul itu ialah remaja. Termasuklah tempat Cikgu Rashid ni, Kuala Selangor, nak pergi ke dataran Merdeka Shah Alam, pergi ke Bukit Jalil, pergi tu mula-mula tu mungkinlah ada bas, ada yang pengangkutan awam. Lepas pukul 12.30 pukul 1, mana ada bas dah. Jadi remaja-remaja ini akan buat apa? Buat apa remaja tengah malam? Lelaki perempuan. Dia akan mengundangkan masalah-masalah gejala sosial. So itu masa saya jadi Esko Pembangunan Modal Insan, kita buat satu perubahan, anjakan paradigma. Kita kata jangan, mereka tetap juga nak buat. Jadi kita buat satu alternatif. Kita tahu remaja belia ini dia suka yang happening, yang cool. Jadi kita jemput macam-macam orang yang kita jemput dulu masa saya jadi Esko dulu. Termasuklah Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus ni selain dia ni bagi ceramah, bagi ilmu, tapi dengan cara yang santai, dengan cara yang sewaktu dengan psikologi remaja. Sebab saya tengok sendiri ada remaja tu sampai berguling-guling ketawa. So cara Ustaz Azhar Idrus ini, dia santai tapi sampai. Alhamdulillah. Dan kita melihatkan fenomenanya, maknanya tidaklah remaja belia ni takut kepada azatizah atau ustaz-ustaz ni. Kita lihat ada perubahan daripada situ. Kemudian
selepas 6 tahun saya menjadi esko, tak adalah dengar dah. Dia balik asal 9 bulan selepas malam tahun baru Masihi, maka ramailah baby boomers. Maknanya anak-anak tahun baru dilahirkan. Na'udzubillah. Tadi kami ahli Parlimen Perikatan Nasional mendapat taklimat daripada pelbagai NGO mengenai isu kewarganegaraan anak yang dilahir oleh ibu yang bapanya bukan warga negara. Dia punya apa tu saya tak nikan detail dia, tapi yang saya nak letak di sini poin yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, di mana dikatakan hingga 2015, statistik 2015 ada 69,000 foundlings dipanggil. Orang kampung saya panggil foundlings. Foundlings ni adalah anak lahir luar nikah. Yang sedih, yang saya sedih lah, yang kami sedih. Dikatakan 2/3 daripada 69,000 itu tadi adalah dikatakan anak-anak orang Islam. Jadi ini adalah satu gejala sosial. Masalahnya tuan-tuan dan puan, apa yang dibentangkan kepada kami tadi, dia ni bila dah tak tahu emak, tak tahu ayah, dijumpai di tangga masjid, di surau, di tempat tong sampah, ada yang masih ada tali pusat lagi, berdarah-darah lagi. Saya rasa beberapa hari yang lepas pun ada juga. Jadi tak tahu siapa mak, siapa ayah. Nak letak nama apa? Nak letak surat beranak tu dia ni siapa? Sehinggalah dia jadi stateless ataupun dia ni tak ada warga negara. Sebab dia ni Malaysia ke, orang Malaysia ke, orang bukan Malaysia. Ini di antara apa tu. Tapi yang saya sebutkan tadi ialah gejala sosial tuan-tuan dan puan-puan. Itu dulu masa saya zaman jadi esko Kerajaan Selangor dulu. Masa saya jadi Aduan Selat Kelang dulu. Ini sekarang ni dah lebih 10 tahun. Agak-agaknya bagaimana keadaan itu? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan adalah sangat cantik, adalah sangat patut kita khususnya ibu bapa Islam ini ambil prihatin. Sepatutnya kita risau. Ialah mungkin kita ni okey. Tapi generasi akan datang bagaimana? Sepupu sepapat kita bagaimana? Mereka yang dihumban dulu zaman itu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada gadget lagi. Zaman tu, zaman saya jadi esko ini tak ada ni fenomena ni. Sekarang dengan wujudnya benda-benda macam ini agak bagaimana tuan-tuan puan-puan? Sebab itulah suka atau tidak kita kena balik kepada pemimpin negeri dan negara. Kalau pemimpin itu orang yang beriman dan bertakwa, segala yang difikir, segala yang dirancang, kerangkanya ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tidak beriman, tidak mengucap dua kalimat syahadat, mungkinlah dia boleh buat jalan raya. Mungkinlah dia boleh buat apa lagi? Tuan-tuan dan puan-puan nak apa ni? Bangunan. Dewan. Sebab saya pergi ke negara Rusia, Moskow dan sebagainya. Saya pergi sebenarnya ke Kazan, Tatarstan. Jalan raya dia orang cantik. Segala bangunan-bangunan cantik, kuat, tegap. Boleh buat jet lagi. Boleh buat helikopter. Ada satu tempat tu, ketiga terbesar di dalam
kawasan. Jalan raya dia orang cantik. Segala bangunan-bangunan cantik, kuat, tegap. Boleh buat jet lagi. Boleh buat helikopter. Ada satu tempat tu, ketiga terbesar di dalam minus 30 darjah Celsius. Saya dijemput ibu tunggal ni, pergi ni. Dia kata kalau dia nak keluar masa musim sejuk tu, dia kena pakai apa ni? Spade, buangkan segala ais ni dulu. Barulah kereta dia boleh berjalan. Setiap hari. Maknanya mereka ni, Rusia, negeri komunis, sosialis, dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia boleh buat segala benda physical development ni. Kemajuan physical. Sama juga saya pergi ke negara China. Bullet train dan sebagainya, semuanya boleh. Tetapi pembangunan insan, anak-anak yang tidak kenal Allah dan Rasul, yang tak kenal dosa dan pahala, yang bila mereka membesar, mereka tidak ingat kepada ayah dan ibu yang telah pun berjasa kepada mereka. Ateis dan apa lagi tuan-tuan, yang tidak kenal Tuhan ni, yang tidak percaya kepada Tuhan ni. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana kita, anak yang ada ini, kita nak jadi bukan sebagai liability, bukan menyusah kita, bukan saja menyusah kita dunia, akhirat nanti lagi teruk. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, semangat kita 1 Muharram 1444 Hijrah, 45 Hijrah ni. Saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan, apa yang disebutkan oleh penceramah kita tadi, bawalah perubahan. Bawalah perubahan. Selangor ni dikata paling maju, paling kaya di dalam negara. Ini kalau kadar begini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dijaga lagi dengan baik, dipastikan segala duit yang ada, duit rakyat yang ada ni betul-betul pergi kepada rakyat. Zaman almarhum Tan Sri Khalid selaku Menteri Besar 2008, kita melihatkan bagaimana kegigihan, ketekunan, cakap serupa bikin Tan Sri Khalid. Kalau tadi Ustaz Najhan kata ada orang cakap tapi dia tak bikin, kan? Dia pusing-pusing janji-janji, lepas tu tidak ditepati. Tan Sri Khalid dia cakap memang bikin, dia tak banyak cakap, dia banyak bikin. Bagaimana tuan-tuan dan puan, Selangor ni kalau dijaga dengan baik dan ianya insya-Allah berkat, maka lagi banyak yang boleh dibuat. Kita di Selangor ni, tuan-tuan dan puan, orang tok muda ni semua kaya-kaya ke? Barang naik tak kat tok muda ni? Naik ke tak? Orang yang meniaga, jual nasi lemak, segala beras tu, kata bila nak naik? Beras import akan naik. Alamak, orang Tanjung Karang. Ini pengeluar beras terbaik tahu. Boleh sampai 10 tan satu apa itu ini di antara kita punya contoh itu Beras pun nak kena import, naik. Minyak dah naik, telur naik, ayam naik. Jadi saya sebenarnya saya ni kurang bershopping. Di antara kelemahan saya shopping. Saya bukan wanita biasa. Tapi sekali-sekala bila shopping tuan-tuan dan puan, saya melihatkan harga barang-barang asas. Saya kadang pegang-pegang nak tak balik. Rasa pegang saya nak balik. Nak tak balik. Saya kata kalau saya tu, yang kita orang 2 orang aja, suami isteri kat rumah kan. Orang tak ada anak kecil yang kena beli pampers, kena beli macam-macam lagi ni. Ada yang anak demam semua dan sebagainya. Lagi banyaklah yang diperlukan. Saya sangat berempati lah. Bukan sekadar simpati, berempati. Lagi-lagi orang muda, anaknya semua kecil-kecil lagi. Lepas tu kalau isteri je bekerja pula, nak kena hantar taska. Taska ni lagi mahal bayar daripada tadika. Jadi kita faham tuan-tuan dan puan, saya sebagai wakil rakyat yang bukan saja mendapat laporan, tapi biasa pergi ke rumah orang susah, orang sakit, orang terlantar. Zaman COVID PKP pun alhamdulillah saya dapat lesen selaku ada, walaupun zaman PKP itu kita bersama dengan NGO kemanusiaan pergi ke rumah-rumah. Masya Allah, saya faham penderitaan orang-orang yang susah. Dia bukan macam orang yang dia lahir ke tempat yang kaya.
Jadi saya ambil peluang ini. Mungkin Tok Muda saya tak sempat lagi nak apa kan? Nak ucap terima kasih kepada 65,751 pengundi Perikatan Nasional pada November 2022 yang telah memenangkan Perikatan Nasional di Kapar. Walaupun tadi dengan tradisinya, tradisi dikatakan sebenarnya tiga penggal, bukan dua penggal. 3 penggal PKR menjadi ahli parlimen Kapar ini. Tuan-tuan sampai tak ingat dah ahli parlimennya siapa ya. Ya. Dan dengan itu kita mendapatkan majoriti 11,782 majoriti. Dan termasuklah Dun Selat Kelang kita majoriti lebih besar, di Sementa kita juga menang. Jadi saya yakin dan percaya orang di Dun Sementa ni adalah orang bijak-bijak. Kalau dulu mungkin mereka mencuba-cuba, nak cuba yang lain selain daripada apa yang mereka dah rasa. Jadi yang baru adalah Perikatan Nasional. Jadi untuk DUN ini, tuan-tuan, DUN ni Dewan Undangan Negeri. 12 hari bulan 8, bukannya nak pilih menantu, tuan-tuan dan puan, bukannya nak pilih baju raya, bukannya nak pilih tadika, bukannya nak pilih sekolah mana yang nak hantar anak. Tetapi ianya adalah untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. Apa mana ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Datuk Adun tu? Orang yang akan buat undang-undang di negeri Selangor. Ini boleh, ini tak boleh. Tanah ni macam mana ni? Sebab tanah akan dijaga di bawah negeri. Dan apa yang berlaku di negeri Selangor termasuk tadi polisi yang nak apa, kalau parti-parti yang nak wujudkan ahli majlis JKKK, dulu JKKK lah, sekarang apa? MPKK, kan? Dan sebagainya akan bergantung kepada siapa menjadi pemimpin. Yang diluahkan oleh Ustaz Najhan tadi, saya tak nak ulangkan, tuan-tuan puan-puan fikirlah sendiri, kan? Begitu juga dengan segala hasil mas'ul di dalam negeri ini, duit-duit yang dikutip, yang diperolehi, yang disimpan di dalam negeri ini, nak guna apa? Nak dibuat di mana? Nak dibangun di tempat mana? Di luar, di tempat yang sudah membangun, tambah lagi. Tapi di luar bandar, di kampung, jalannya dikatakan, oh itu tidak ada di dalam laporan kita, tak dalam list kita pun. Tuan-tuan puan-puan, saya 10 tahun jadi adun. Kita di Kapar ini kebanyakan dipanggil semi-urban, bukannya bandar. Macam Shah Alam, bandar raya. Kita ni majlis perbandaran. Yang apanya, yang townnya dekat mana? Dekat Bandar Kelang tu lah. Tapi kita di macam Tok Muda ni dikata pinggiran bandar. Bila di pinggiran bandar, betul di pinggir. Ya, tuan-tuan dan puan. Kecuali kalau adunnya berani nak minta. Saya berkali-kali nak minta di Kampung Delik di Sungai Udang tu. Jalan dan sebagainya. Sampai paksa, sampai saya bising, sampai jabat daerah pun pening dah. Terpaksa juga layan. Nak jadikan jalan kampung untuk dimasuk dalam sistem maris. Bukan mudah, tuan-tuan dan puan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, perlu pilih ahli Dewan Negeri yang betul, yang tepat. Kalau tak, nanti dia takkan buat. Lagi-lagi kalau tuan-tuan dan puan susah, dia tak merasai, dia tidak menjiwai. Sebab dia dah lupa dah. Lagi-lagi jenis yang dia buat manifesto sebelum pilihan raya, buat best-best janji manismu. Ada kerja, ada itu, ada projek, macam-macam, seronoklah dengar. Dulu. Bila dia dah menang, dia tak buat pun. Ada dulu PRU 14, 1 juta peluang pekerjaan. Tengok-tengok bila dia menang kata,
Masa tu kita orang bukan kerajaan, kita tak tahu. Dan ada lepas itu dia katakan, janji-janji manifesto ni bukan Bible, bukan kitab, dia kata. Maknanya tak perlu ditepati. Tuan-tuan puan-puan, lihat negeri Terengganu. Semua manifestonya, setiap 20 manifestonya, semua telah ditunaikan. Maknanya dia berjanji dengan ingatan, kepercayaan dan nekat untuk tunaikan janji-janji. Semua yang dikata dia nak buat untuk rakyat lah, untuk wanita, untuk pemuda lah, untuk sukan, untuk macam-macam ni, untuk orang kampung, nelayan dan sebagainya, telah, termasuk rumah, telah pun ditunaikan. Inilah dia cara, insya-Allah, PAS dan Perikatan Nasional akan buat, tuan-tuan dan puan-puan. Saya share sikit, tuan-tuan. Di antara isu tadi apa? Di antara isu yang tak jauh daripada Tok Muda ni, Dun sebentar. Dalam masa 6 bulan, minggu lepas, saya juga mendapat aduan tentang sampah, tapak sampah haram. Kat mana? Taman Kelang Perdana. Bila saya masuk dalam situ, tuan-tuan dan puan-puan, dia masuk tu, dia ada kolam sikit tu. Kolam ikan, kolam udang, jadi dia macam berpagar. Masa saya pergi pagi tu, penduduk kata dia buat tahlil malam tu, orang nak masuk nak buat tahlil sebab isteri dia baru meninggal 4 hari, dia buat tahlil. Dia kata dia orang pun tak tahan nafas sebab baru sangat. Bila saya masuk, tuan-tuan puan-puan, ketika itu ada skuad pantas daripada MPK dan ada bomber 2 truk je nak padamkan api itu. Memang saya pergi, saya pun tak siap sebab saya tak pakai mask, saya tak pakai gambut. Jadi ingat dia tengok begitu je kan. Tapi nampak gayanya banyak, panjang jugalah masuk ke dalam sana. Tak boleh bawa kereta lah sebab benda tu sampah-sampah semua kan. Kita pergi kat situ, saya jalan kaki kat situ, dah nampak masih asap lagi, mereka masih lagi tengah nak padam tu. Saya tengok kelapa sawit tu dekat bawah, 10 kaki kat bawah, tuan-tuan puan-puan. Saya tanyalah dengan orang kat sini dulu sebab penduduk sebelah tu komplain kan. So kenapa ini tinggi sini, itu rendah, ada parit ke apa kat situ? Tak ada, dia kata. Dulu tu dia macam apa tu lah, paras kelapa sawit. Rupa-rupanya hampir 10 kaki. Macam-macam sampah ada di situ. Yang plastiknya, yang besinya, yang tanahnya, yang akarnya, yang sisa kilangnya. Itu yang baru ni. Beberapa bulan yang lepas, juga sampah di mana? Batu 14. Kampung Sungai Serdang, berjiran dengan Kuala Selangor. Dan saya minta kepada Jabatan Alam sekitar, saya nak turun. Bila? Secepat mungkin. Dia kata kalau boleh selepas sidang parlimen lah YB, dia kata. Tak, saya kata saya nak tengok sebelum parlimen. Kalau apa-apa saya nak buat parlimen. Jadi MPK turun bersama dengan lebih kurang 50 orang. Masa tu polis pun turun, segala bomber turun, kesihatan turun, dalam MPK tu di pelbagai jabatan, termasuklah yang nak angkut barang dan sebagainya, dan TNB dan Saim Dabi, macam-macam yang turun. So diangkut macam-macam. Tunjuk video ni, berlori-lori. Kita tengok masih asap dengan bau dengan apanya semua tu. Berhari-hari mereka angkut, tak habis-habis. Dah padam, kadang-kadang ada pulaknya asap sikit-sikit lah. Dan dipahamkan ada gangster yang menjaga. Ada yang ugut. Saya nak bunuh you. Ya? Sebab kita tengok itu 20 kaki punya sampah. Ini baru Dun sementara, tuan-tuan. Ini yang baru saya dapat aduan ni, baru 2 tempat. Jangan lagi lah ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau ada adun yang boleh faham tempat dia, kawasan Dun dia dah boleh settle. 20 kaki ni bukan sehari 2, tuan-tuan dan puan. Bukan seminggu 2 sampah tu.
Betul kan? Ya. Jadi masalah-masalah begini boleh nak diselesaikan. Dan kalau kerajaan Selangor ni tadi adalah orang yang betul-betul mengambil perhatian, prihatin, peka masalah rakyat. Jangan sampai macam yang Kabupaten Sungai Sedang tu dah masuk ke hospital berapa kali, sesak nafas. Ada yang seorang wanita tu, dia tengok dekat bawah, dekat atas tu, dia macam cantik, tanah hitam tu, dia ingat topsoil. Dia pun ambil untuk apa? Untuk tanamlah, untuk tanaman dia. Tengok-tengok dia tak boleh bangun seminggu. Sebab itu sebenarnya ada bahan kimia. Jadi ini benar-benar isu yang saya sebutkan tuan-tuan dan puan. Selain daripada tu, banjir ada ke tak kat sini? Tok Muda banjir tak? Banjir kan? Ya. Itu di antara yang kena dibangkitkan selalu tuan-tuan dan puan. Jadi kalau ada adun yang boleh jaga tu, dia boleh hello-hello. Jabatan yang berkenaan. Tuan-tuan dan puan, saya menang bulan 11. Kami MP Perikatan Nasional ni MP Pembangkang. Yang masuk di dalam manifesto hitam putih oleh PH untuk PRU ke-15, iaitu di antara yang sedap tu, dia kata yang apanya, dia kata peruntukan untuk ahli parlimen termasuk pembangkang akanlah sama semua dapat. Tengok-tengok kosong tuan-tuan dan puan. Untuk buat pejabat pun kosong, tak ada. Jadi saya buat kerja ni, tuan-tuan dan puan jangan marahlah. Sebab kami MP B40. Ya. Tuan-tuan dan puan jangan marah. Jadi saya mengambil suara tuan-tuan dan puan untuk dibawa ke parlimen. Tanya menteri, tanya Perdana Menteri, bagaimana gini ya. So dia antara benda-benda saya pergi ke jabatan JPS, MPK, JKR, pejabat daerah dan sebagainya lah untuk diangkat supaya isu-isu tuan-tuan perempuan diambil perhatian oleh jabatan dan agensi kerajaan. Yang sekarang ini saya menjadi ahli jawatan kuasa Public Accounts Committee ataupun jawatan kuasa kira wang negara, kira-kira wang negara, duit negara. Maknanya kami buat proceeding termasuklah ke pasal kapal tentera laut yang sepatutnya dah siap 6 buah tapi 1 pun tak siap lagi. Itu di antara yang kami saya bersama-sama dalam 12 orang jawatan kuasa itu, dan kita memanggil kementerian, manggil ketua audit negara, peguam negara ada di situ, kementerian kewangan ada, kementerian ekonomi ada, dan mana-mana kementerian yang di-highlightkan, difokus oleh ketua audit negara. Kita melihat laporan ketua audit negara itulah yang kita siasat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat conclusion ni baru berapa bulan ni. Sebenarnya duit awam, duit negara ni, termasuk negeri Selangor ni, kalau dijaga baik, ya Allah, macam-macam kita boleh buat. Macam-macam. InsyaAllah. Sikit tuan-tuan sebelum kita nak dengar hebat-hebat ni. Saya nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, bukti yang saya sendiri selaku mantan Exco Kerajaan Negeri Selangor dulu di bawah Tan Sri Khalid Ibrahim, sebagai mantan Exco Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Mu'minat Insan dan mantan Adun Selat Kelang. Tuan-tuan perempuan, almarhum Tan Sri Khalid orang yang dah meninggal dunia. Kita boleh cakaplah pasal dia. Kejayaannya. Tuan-tuan tahu kan, jambatan ketiga Kelang tu daripada Tanjung Syawal ke Sungai Udang tu kan, yang dilalui oleh bomber, oleh ambulans, oleh macam-macam. Beratus ribu dah kenderaan yang lalu katnya. Itu hasil kerajaan negeri berjimat dan pandai menjaga wang awam, wang rakyat. Minta maaf lah masa tu Tan Sri Noh lain lain parti
Yang ini saya cerita ni bagaimana seorang pemimpin, Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor, tuan-tuan ni. Bagaimana dulu kami menjaga supaya tidak ada tiris. Dia tidak ada pergi ke kroni, tidak ada pergi ke adik-beradik dan sebagainya. Memang dijaga betul-betul. Kemudian saya memohon. Saya selaku Adu Selat Kelang, tengok orang Kampung Delik, orang Sungai Udang tu asyik-asyik jam. Nak keluar sikit punya payah. Lagi-lagi bila hujan. Jadi saya cakap dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Saya kata, Tan Sri, kami Selat Kelang ni perlu jambatan lah. Dia kata kan. Okey. Dah buat warning dah. Okay. Apa ni? Mana ada kerajaan negeri buat jambatan, dia kata. Titi mungkin boleh lah. Titi lalu longkang kan? Atau parit. Boleh lah. Kerajaan negeri nak buat jambatan Sungai Kelang. Sungai Kelang tu sungai betul, bukan anak sungai. So dia memang apa tu, kata tak ada duit. Tan Sri, kita ni negeri maju. Negeri kaya orang kata. Tan Sri ke pandai carilah duit. Oh no. Pendek cerita tuan-tuan puan-puan. Sebulan, 2 bulan, rupa-rupanya dipanggil lah semualah yang jabatan agensi kerajaan ni. Dia buat kira-kira sikit dan sebagainya. Lebih kurang sebulan 2, tuan-tuan puan-puan, saya mendapat berita gembira. Bahawa beliau bersetuju akan membinakan jabatan dengan kelulusan 300 juta ringgit. Kerajaan negeri. Tak ada lagi kerajaan negeri yang buat sebegitu, tuan-tuan puan-puan. Jadi itulah dia. Kalau pilih pemimpin yang berwibawa, yang ada kemahuan, yang memikirkan kepentingan rakyat, bukan memikir diri dia sendiri. Dia datang awal, tuan-tuan puan-puan, dia tengok segala file dan sebagainya. Malam dia yang last balik. Hari Sabtu, hari Ahad, dia cuti 2 minggu je dalam setahun. Ujung tahun. Yang lainnya memang dia kerja pagi, petang, siang, malam. Dan dia menjadi contoh kepada pegawai-pegawai kerajaan. Lihatlah, dengarlah, tanyalah penjawat-penjawat awam yang di bawah dia. Mungkin susah, mungkin payah, mungkin teruk kena kerja. Tetapi outputnya siapa untung? Rakyat Selangor yang untung. Jadi ini tuan-tuan puan-puan, ini peluang. 12 hari bulan 8 ini adalah peluang untuk penduduk Selangor, pengundi Selangor, untuk pastikan ada pemimpin, ada ahli Dewan Undangan Negeri yang insya-Allah menjadi wakil kepada tuan-tuan puan-puan supaya segala isu masalah-masalah tuan-tuan puan-puan boleh diangkat ke Dewan Undangan Negeri Selangor untuk diambil tindakan, dan ada suara untuk Majlis Perbandaran Kelang, pejabat daerah dan sebagainya. Akhir sekali tuan-tuan pasal banjir tadi, saya dah bawa. Isu ini saya dah bawa. Dianya berkaitan bukan untuk muda je, berkaitan dengan seluruh kapal ni. Maknanya Meru, Selat Kelang dan sebagainya. Dan JPS, saya kena puji JPS, mereka ada plan. Sebab saya ni jenis orang bukan nak cakap aja, nak dengar mana, what is your plan? What is your timeline dan sebagainya. Mereka hanya menunggu bajet. Bajet daripada mana? Daripada sebenarnya telah diluluskan di peringkat kementerian, tetapi belum dapat di negeri Selangor ini. Jadi adun ini nanti, kalau ada nampak banjir, kalau apa saja isu di sini, dia boleh terus sebut kepada jabatan, dan jabatan yang akan buat bajet ni, minta bajet ni, insya-Allah boleh terus kepada kementerian, dan saya boleh angkat bersama suara-suara ini ke parlimen, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Ingat tuan-tuan dan puan, buat nekat hari ini 1 Muharram ini, ubahlah, tukarlah. Orang Penang kata kalihlah, ambillah Perikatan Nasional, kerana kita mahu memang buat kerja untuk rakyat, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.